Betul. Sama. Okay, today kita akan masuk chapter nombor 3. Kita dah belajar tentang, so untuk this course sebenarnya kita belajar 3 benda lah. Okay, yang pertama kita akan tengok, kita belajar ANN punya konsep apply dekat load forecasting, short term load forecasting. Okay, so and then kita belajar pasal fundamental of ANN, yang mana kita belajar back propagation. So banyak soalan, soalan tank dan soalan final akan tengok yang sini lah. Sebab yang ini more on assignment. So you just apply MATLAB untuk apply dekat short term load forecasting. Okay, part nombor 2 sekarang. Ni lebih kurang dalam 2 chapter lah, termasuk introduction. And then kita akan masuk, hari ni kita akan belajar pasal evolutionary computation ataupun nama lain EA ataupun optimization lah. So yang ni 2 topik yang terakhir ni kita akan apply untuk optimization problem. Yang pertama kita apply untuk economic dispatch. Dan yang kedua kita akan apply dekat DG placement problem, DG allocation. So yang ini kita akan belajar 2 teknik baru, bukan teknik baru lah, teknik yang fundamental. Itu yang ini kita akan belajar GA, genetic algorithm, secara detail. Dan yang ini kita akan belajar differential evolution, DE. So dua-dua teknik ni orang still apply, biasanya buat comparison lah, dan orang still improve lah. Dan yang ini terutamanya DE lah, DE ni banyak improvement sebab dia ada banyak variance, so orang boleh banyak pakai lah. So in fact there is a research ataupun student yang dapat PhD pun 2020 ni guna DE. Dia improve DE dan apply dekat power system. Okay, so today kita akan tengok problem kita. So problem kita akan tengok economic dispatch. Lepas tu kita cuba, kalau sempat kita cuba ni lah. Tapi tengoklah sebab you tak nak belajar economic dispatch kan. Economic dispatch ni dia lebih kepada nak cari cost je. Okay, cost of generation. Kita akan tengok nantilah. So yang ni simple. Dua teknik ni. Biasa kalau final ataupun test, test biasa ada 2 soalan. Soalan 1, soalan ANN. Soalan 2 GA lah. So kalau untuk final pun sama juga. Soalan pertama ANN, soalan 2 GA, soalan 3 DE. Okay, apa kita akan tengok detail nanti. Kita tengok problem kita dulu. So outcome dia yang pertama untuk topik chapter 3 ni, kita akan tengok economic dispatch problem. Okay, and then kita akan tengok theory of genetic algorithm. And then kita akan tengok macam mana kita nak apply GA. Sekarang ni simple sebab GA ni dah ada dalam MATLAB punya toolbox. Saya buka MATLAB. Biar ada barang ni. Kita buka MATLAB punya toolbox. So tak silap saya GA kot. Ya. Dia boleh pergi dekat Google. GA in MATLAB. Okay, kita tengok ni. So dia dah ada function dah sebenarnya. XGA fun and vast, maksudnya kat sini function you nak ni, and then number of variables. So A dan B ni dah you punya ni equality and equality constraint. Tak apalah ni you boleh pakai lah, tapi saya tak pernah pakai. Saya rasa ada dia punya apa ni, dia punya toolbox.
Okay. Dia ada toolbox tu. Global Automation Toolbox. Global Automation Toolbox include. So dia sudah dah complete. Masalah. Global Automation Toolbox, so boleh pergi dekat kalau neural network NNN tu kan, ni global distribution tak boleh, saya tak ingat. Tak sudah guna jalan apps. Ni kod macam ni dia ni. Macam ni lah. Solver ni ada GA. So function, number of variable, so dia boleh isi lah. Dia buat dalam bentuk tool macam ni. Tapi saya biasa saya program lah from scratch. Lagi mudah. Tak apa, kita tengok nanti lah. Sebab you all kena apply ni dalam you all punya assignment yang kedua lah. Tak apa. So yang pertama kita fahamkan dulu apa economic dispatch. Yang pertama sekali kita nak deal minimum cost. Kita nak dapatkan minimum cost. Dan biasanya bila kita dapat minimum cost, dia akan relate dengan minimum loss. Sebab bila kita buat economic dispatch ni, kita nak tahu cost of generation. Dengan syarat dia punya variable apa? Variable untuk kita solve ni ialah nilai P lah, PGI. Katakanlah kita ada 20 generator, so kita ada 20 variable. So setiap generator ni dia ada dia punya constraint dia. Dia ada equality constraint. Bila kita solve optimization ni, kita ada equality dan inequality constraint. Equality constraint dia ialah balance power equation yang mana summation of power generation ni must be equals to demand plus power loss lah. So kita relate with the real power only. Yang mana P loss ni dia agak complicated kalau kita tidak ada data lah. Biasanya kita pakai B loss coefficient. Tapi kita boleh tengok nantilah. So biasanya dalam paper-paper terkini pun dia pakai B loss coefficient instead of dia pakai apa ni, okay, dia instead. Assalamualaikum doktor. Okay. Sorry lambat. Tak apa. Kita dah record video, tak apa, tiba tengok balik. So kita baru start je. Kita akan membincangkan macam mana kita nak solve power system punya problem. Ni adalah power system punya problem yang kita boleh panggil dia adalah conventional punya problem lah. Okay, yang mana kita nak cari combination power. Katakanlah kita ada 20 generator, kita nak cari 20 generator punya power generation yang boleh menghasilkan cost yang paling minimum lah. Okay, so problem dia ni boleh baca kot, kita just directly apa yang kita nak solve lah. So, biasanya kita akan pakai ini teori in terms of ni, kita assume kita punya cost coefficient ataupun cost function kita dalam bentuk kuadratik. Okay, ini in terms of heat rate curve, ini in terms of fuel cost curve. Okay, yang mana P ni ialah kita punya input, output kita ialah cost.
Okay. I ni represent kita punya generator lah. Kalau ada 4 lah, maknanya summation of power cost. Yang mana alpha, beta, gamma ni ialah coefficients. Kalau kaedah yang dulu, ni konvensional ni kaedah, kita tak nak tengok, kita tengok. Saya rasa tak perlu kot. Kita directly to the how kita implement AI punya teknik lah. Kalau yang dulu kita akan buat derivation, sebab bila kita buat derivation kita akan dapat luas di bawah graf kan. So kita assume dia jadi linear. So daripada situ kita akan dapat kita punya cost lah. Ataupun kita boleh cari kita punya P lah. So once kita dapat P, kita boleh cari cost. So problem untuk economic dispatch ni ialah kita nak cari nilai P lah. So sebenarnya biasanya kita akan buat kalau guna kaedah optimization ni sebenarnya dia buat kaedah try and error. Tapi bila kita dah buat try and error tu, akhirnya dia akan menjurus kepada dapat jawapan yang minimum lah. Okay. Task kita, saya ulang sekali lagi, task kita nak cari nilai P. Katalah kita ada 3 generator pada satu kawasan untuk supply 300 megawatts. So, you boleh buat try and error lah. Boleh buat semua 300, maknanya kita bagi 3, semua produce 100. So, berapa cost dia? Atau kita buat style optimization based on dia punya minimum dan maksimum punya PI ni, setiap ni ada minimum dan maksimum punya minimum dan maksimum punya constraint. Ni kita panggil inequality constraint lah, sebab dia ketaksamaan kan. Okay. Yang mana dia akan fulfill juga dengan kita punya equality constraint. So kita boleh buat try and error lah. So value ni kita masuk dalam cost function dan kita kira cost. Itu je sebenarnya. Okay. Yang mana kita cuba dapatkan results PI must be equal to P demand. Ni sebab ini kita tak consider losses. So to cut it short, kita akan consider losses lah. Dia sebenarnya tambah loss. Cuma loss ni kita nak kira, kita kena pakai, kalau dalam equation dia pakai B loss coefficient lah. Okay, ni typical ataupun kaedah konvensional lah, kita pakai larang multipliers. Yang mana simple, dia punya konsep tu dia play around with the partial derivation. So dia akan jadi kompleks in term of kita, kalau sistem tu ada banyak lah. Kalau setakat 2-3 tidak ada masalah. Ni contoh, dia pakai coordination equation. Okay, tengok contoh lah. Yang ni tidak ada loss, so memang agak mudah lah. We neglect the system losses and generator limits, find the optimal dispatch. Yang mana ni ialah alpha, ni ialah beta, ni ialah gamma. Okay. So ni alpha 1 lah, sebab ini C1, ni alpha 1, beta 1, gamma 1. Ni alpha 2, beta 2, gamma 2. Ni alpha 3, beta 3, gamma 3. Ni kalau undergrad saya akan ajar detail lah. So ni sebab dah you all dah postgrad kan, walaupun tak nak belajar sebenarnya simple je. Okay, frankly speaking saya tak nak belajar pun, tapi saya buat research pasal ni lah. Okay, baik boleh baca. So dia yang ini dipakai coordination equation, di mana dipakai equation yang ni ya. P demand 5800 tambah dengan beta I over 2 gamma I. Ni beta 1, ni 2 gamma 1, ni beta 2, ni 2 gamma 2, beta 3, ni 2 gamma 3. Bagikan dengan 1 over 2 gamma setiap masing-masing generator, dia dapat 8.5 ni gamma lambda lah. So nak cari P, you boleh pakai equation yang ini. Sebab yang ni dalam PEXA you tak pakai pun. Ini nak contoh undergrad punya studies lah. So dapat 400, 250, 150, ni you tambah, dapat 800. Sebab kita tak consider loss kan. So bila dapat ni, step value ni masuk dalam cost function dan kira cost. Okay, ini guna alternatif. So saya boleh skip lah. So saya tunjuk contoh macam mana kita nak kira ini sebenarnya fundamental. Saya nak tunjuk contoh macam mana kita kira cara AI lah, AI apply. Okay. So ini problem lah. Problem dia ialah kita nak cari P siap satu ni, P1, ni contoh 3 generator kan, P2 dan P3. And then
kita masuk dalam cost function je, dapat cost berapa dan kita cuba cari value yang minimum. Yang mana nilai-nilai ni dia mesti fulfill dia punya equality constraint dia equals to P demand tambah P loss. Okay. Sebenarnya kalau dekat internet you boleh cari directly lah, you boleh pakai apa. Contoh you pergi dekat Google, type economic dispatch. Keluar dah. Ada dah. Di sini ada orang share. Okay. Sebenarnya ada dah ni, saya dah download ni. Okay, tak apa, kita tengok nanti contoh detail ni lah. So ini ialah problem kita. Untuk chapter 3 ni, problem dia ialah kita nak tentukan nilai P yang menghasilkan cost yang paling rendah sekali. Yang mana dia fulfill all the cost constraint. Ini ialah equality constraint sebab dia equal. And then kita ada inequality constraint. Yang mana generator ni must be fulfilled between the generator minimum dan juga maximum. Dia ada serta-serta lagi lah, ada beberapa lagi function ataupun constraint lain kan. So you boleh refer pada, kalau pergi ke website saya, kalau you type economic dispatch, banyak paper saya apply lah, contoh conference dekat tepi explore. Kita masuk easy proxy explore. Ni guna algoritma saya lah, algoritma saya. Kalau you masuk, you cari paper untuk you punya assignment ataupun untuk you punya project master nanti, you boleh masuk dekat easy proxy ya. Pastikan yang ada tulis kat sini ya. Daripada rumah pun boleh. You punya access provided by Universiti Malaysia Pahang, baru you boleh download. Kalau tak macam tadi ya, dia kena bio ataupun you kena subscribe. So yang ni you boleh download directly ya. Ini contoh lah. Kalau economic dispatch, you tengok paper, mesti equation dia ialah yang ini. Alpha, beta, gamma. Dia depend lah, kadang-kadang gamma ni dekat P kan, so sama je sebenarnya. So dia ada coefficient dia. Kemudian ni ialah equality constraint. Yang mana loss ni biasa kita panggil B loss coefficient. B coefficient ni you boleh tengok nanti dalam contoh equation yang ada dalam banyak boleh dapat. Okay. Sebab kita nak dapat loss ni, kalau you boleh pakai load flow lagi cantik lah. Tapi biasanya susah nak dapat data untuk transmission line tu. So that's why kita tak boleh buat load flow. So biasanya pakai approximation, pakai B loss coefficient. So ada B loss coefficient. And then ini ialah inequality constraint. Dan biasanya kalau dalam paper dia akan consider apa ni RAM rate limits. Ni RAM rate limits lah. Tak apa ni, kita tengok detail. Dan sometimes kita tengok prohibited zone. Kalau tengok yang comparekan yang ini dengan kita punya slide tadi, sama je kan? Slide apa ni kuadratik tadi. Sama je. Cuma bila prohibited zone ni dia ada condition di mana certain power kawasan tu, power tu dia tidak boleh operate. Maknanya kalau you kira-kira dapat, katalah kat sini antara 101 hingga 102, ini 201, 202. Bila you buat calculation ataupun algoritma suruh buat calculation, dapat 101.5. So dia tidak boleh lah sebab dia dipanggil prohibited zone. Ini kita panggil prohibited zone, prohibited operating zone. So kita kalau boleh kita cuba elakkan. So maknanya kita boleh ambil minimum ataupun maximum value itulah. So that's why itu antara yang consideration panggil prohibited zone. Okay, itu dia punya simple apa ni problem kita. Problem kita sebenarnya nak cari P. P
P ni variables, tapi variable ni subject pada equality constraint, yang mana equality constraint ni kita kena kira load ni biasanya kita dah tentukan lah. Nak kira loss. Loss ni daripada P juga. Yang lain semua tu ialah coefficient saja. Dan kita kena pastikan kita punya P tu beroperasi antara minimum dan maksimum. Yang ni kita tak consider untuk apa, ni simple je ni. Ni rambut limits ni. And then yang ketiga, kalau boleh kita cuba beroperasi within the operated zone lah, bukan yang prohibited. Okay, ni operated lah. Yang ni prohibited. Ini contoh. So itu je problem untuk economic dispatch. Cuma bila advance, people tend to make lagi susah lah. Ada lagi valve loading effects. So bila ada valve loading effects, equation kita daripada jadi quadratic ni dia jadi macam gini. So that's why bukan setakat alpha plus beta pi plus gamma I square pi square, dia akan jadi ada tambah sign something. So boleh juga tengok dekat sini, saya punya paper ada valve loading effect. Valve loading effect ni contoh. Ni jurnal ARPN lah. Ni saya guna Grey Wolf. Valve loading effect, equation awak daripada simple ni, dia akan jadi, ni yang simple kita belajar dalam kelas. Tapi bila ada valve loading effect, kita tambah lagi ada function sign kat sini. EI sin FI plus darat PGI minus PGI. So instead of you punya quadratic, you akan dapat you punya function bentuk macam ni lah. So dapat sign. So lagi susah untuk dapat cost yang minimum lah. Ini contoh. Ni lagi quadratic, ni praktikal lah. Ni kalau you tengok paper ni tahun 2015, 5 tahun. Tapi kalau you type dekat Sign Direct atau mana pun, go. You type economic dispatch, people still cuba solve problem lah. Walaupun jurnal tu terkini. Paling baru. Energy 2021. So economic dispatch ni orang still buat sampai sekarang. Ni alamak, silap. Kena masuk easy proxy juga senang. So sign that right. Type economic dispatch. Okay, so we download, tengok. Saya boleh jamin yang equation tu sama, cuma dia akan tambah benda-benda yang kompleks lagi lah. Yang ini dia buat secara lain sikit untuk sama. Ni inequality constraints. Ni equality constraint. Ni lain sikit. Ni kompleks sikit. So people yang terkini memang biasanya dia akan buat kompleks sikit lah. Tengok ini. Ni 2021. Okay. Contoh macam tadi kan. Ni ada sign. Ni maknanya dengan valve loading effects lah. Kemudian people tend to buat lagi susah lagi. Dia nak buat susah lagi, dia buat multi fuel pula. Ni multi fuel lah. Ni fuel type 1, fuel type 2. Maknanya ada banyak fuel. And then untuk buat susah lagi, dia buat dynamic pula. So maknanya bukannya, so daripada result, daripada load tu, so benda tu akan dia buat bentuk dynamic lah, bukan static. So constraint tak sama, kita ada balance constraint. Yang mana P loss ni, B loss coefficient juga. Maknanya benda ni simple je, maknanya memang dia dulu lagi. And then dia tambah lah, ada constraint ni tie line, dia ada constraint rambut limits.
and then generator constraints, and banyak lagi. So people tend to make the system more complicated in order to get, maknanya as close as to practical punya power generation lah. So yang lain dia try guna algorithm untuk solve. So yang ini kalau tengok sini dia cuba buat ada banyak biasa power system ni dia ada test bed dia ada test system dia. Biasa yang paling glamour dia pakai tie power 40 generator lah. Ini 10 unit, ni 40 unit daripada Taiwan, power Taiwan. So that's why saya kata benda ni dia orang still cuba dapatkan apa ni results even though dah lama dah. Saya dah tak buat dah sebab saya rasa orang cuba buat lagi kompleks. Biasanya diorang ada data praktikal. Kadang biasa terutamanya dari India lah, diorang bila nak apa ni new studies kan, diorang boleh dapat data. Maknanya diorang collaborate dengan industries, industri collaborate dengan utility, collaborate dengan university study untuk dapatkan optimal operation supaya diorang boleh produce minimum cost lah untuk fulfill the demand. Itu je sebenarnya concern dia. Okay, so untuk problem ni memang saya kata ini problem yang memang fundamental, economic dispatch. Biasa saya pilih untuk dalam course ni. Dan kita cuba apply AI techniques. Okay. So ulang sekali lagi, yang ini kita cuba cari P. Yang mana P tu nak cari P, yang mana P ni kalau ada 3 lah, kalau ada 20 lah. Biasa assignment saya bagi, undergrad pun saya bagi 15 ke 20. So cubalah nak cari. You bukannya buat hand calculation memang mustahil lah. Biasa kita akan buat AI terus. Dalam Pixel memang kita cuba buat AI, hand calculation, simple je. Okay, ni 3 generator, maknanya kita nak cari P1, P2, P3. Constraint dia ini dan fulfill the equally constraint juga. Itu je. Boleh? Plus? Next kita cuba tengok algorithm lah. Kita tengok algorithm kita, GE. Ini secara general. Ni kalau you Google you akan dapat lah materialistics. Antara glamour GA ni termasuk dalam evolutionary computation. Okay, dalamnya ada banyak lagi. Dia ada genetic programming. Yang ni saya tak pernah cuba. Tapi kebanyakan saya dah cuba lah. Saya punya PhD GA lah. PhD saya buat GA. Saya combine dengan GA, combine dengan support vector machine untuk solve power flow allocation. Ni saya punya PhD . So since saya dah buat GA, saya banyak explore algorithm lain lah. So antaranya saya buat ABC, Artificial Bee Colony. Dan bila saya dah pindah ke UMP, saya banyak start buat GWO. Saya buat MFO, banyak lah algorithm. Kalau tengok paper saya banyak main-main dengan algorithm. So yang ini lebih kepada kita panggil swarm intelligence. Yang ini kita panggil evolutionary computation. So dia ada particle swarm, ada smooth ni koloni. Okay, and then simulated annealing yang lama, tabu pun lama. So ni antara ni lah. And this one kita boleh panggil dia sebagai nature inspired sebab kita base pada nature. Okay, so today kita tengok GA ni based on daripada Holland yang Holland and Company nama dia J. Holland. Dia boleh dapatkan buku dia, idea dia Holland tapi dia pakai idea Darwin yang mengatakan manusia ni evolve kan. So dia evolve lah. Dia kata manusia ni evolve dari beruk. Okay, tak apalah. So GA ada 2, kita boleh pakai binary dan kita boleh pakai continuous. Saya punya PhD saya pakai continuous. Oh ya, hujan. Binary ni teori memang pakai binary lah sebab biasa dia represent daripada genome semua tu lah. Okay. So ni contoh lah. Setiap everything kita punya variable kita represent guna binary strings. Ni binary. Maknanya setiap tu kita boleh panggil kromosom ataupun
nama ni adalah kromosom dalam binary. Okay, and then ni contoh represent each dog with the binary. Kemudian yang ni cara dia evaluate lah. Evaluate maknanya anjing-anjing ni dia boleh evolve. Lepas tu dia mating. Ni biasa dalam ni mating. Bila mate dia menghasilkan anak. So that's why dalam genetic algorithm ni kita panggil evolutionary sebab dia akan select. The selection ni maknanya mak dan juga ayah, mom and dad, and then the mating akan menghasilkan anak, dua offspring. Okay, ada dua. So sometimes anak ni akan jadi lagi bagus daripada mak dengan ayah. Kemudian boleh jadi juga mak ni akan dapat lagi bagus daripada anak. So cara nak tentukan result yang okey, kita sorting. Maknanya the best result duduk kat atas. Okay. Dan dia ulang sampai maximum alteration. Okay, ni step untuk ni lah. So kalau dalam GA dia ada dua konsep dipanggil, bukan GA lah, dalam optimization ni kita panggil exploitation dan juga exploration. Dalam GA, exploitation dipanggil crossover. Crossover, Xover. Dan bila dia buat banyak kali crossover, kadang-kadang dia stuck to minimum ataupun local minimum. Sekejap saya buka lampu buat gelap. So dia perlukan something untuk dia panggil small perturbation lah, gangguan, biasanya dia panggil mutation. That's why dalam, sama juga kalau kita tengok dalam COVID ni kan, orang kata COVID dah mutate kan. So dia evolve lah maknanya, virus tu evolve. So bila dia mutations, dia menghasilkan kadang-kadang lagi bagus ataupun lagi bahaya lah. Contoh macam mutation, bila kita dengar virus ni bila mutate dia akan jadi lagi bahaya kan. Sebab dulu dengar first kali kalau you ingat COVID tahun lepas, budak-budak tak kena COVID pun dia kata, sebab budak-budak paru-paru tak matang lagi kan. Sekarang ni juga budak-budak pun boleh kena COVID. So dekat sekolah pun ramai dah kena COVID. So maknanya virus tu mutation, evolve. So itulah konsep yang dipropose oleh Darwin. Okay, ni binary genetic algorithm. So start dengan kita define kita punya cost function. Maknanya cost function untuk kita punya problem tadi ialah cost of generation lah. Kan, nak cari minimum cost. Yang penting dia minimum. And then variable dia ialah P. PGI. Okay. Cost nak kira dia guna alpha plus beta PI plus gamma PI square. Ni cost ni. Maknanya nak cari summation ni, summation of PG, nak cari yang minimum untuk apply dalam economic dispatch. Kemudian yang start lain, kita generate initial population. So bila dalam genetic algorithm ni dia bekerja dalam population. So untuk source tu biasa kita akan ada population. Katalah kita buat 20 kali, kita ada 3 generator untuk optimize. So maknanya kita punya population ada 20. Ni ada 3 lah. So kita punya variable dalam, kita letak dalam matrix. Maknanya 20 ni 20 candidate solution. Okay. So kat sini ada PG1, PG2, PG3 lah. Ni untuk population nombor 1 sampai 20. Kita run initial population. So dalam GA ni dia pakai coded. Maknanya dia pakai binary. Binary coded. Okay, kita akan tengok detail nanti ya. So dia akan code. Lepas tu nak evaluate, you kena decode. Okay, bila dah decode, you akan dapat tahu you punya evaluation ataupun kita panggil objective function lah, F. So maknanya F kita ialah 20 kali 1 lah. 20 kali 1 sebab ini ialah dia punya value of evaluation. Maknanya ringgit cost. Katalah P1 ni kita buat initial, kita dapat ni 100, ni 50, ni 50. Contoh power generation yang kita perlu
supply adalah 200. So kita kira cost dia berapa, 1, 2, 3, dapat cost, kemudian kita sorting the best kat atas lah. Lepas tu kita select, nak cari dua, kita kena pilih dua, kita panggil dua mum and dad. Mum and dad, dua kromosom ataupun dua solution punya ni lah, candidate for solution tu. Kemudian kita matingkan dia guna crossover. And then ada pada satu-satu tertentu kita buat mutation pula. Lepas tu kita evaluate sekali lagi, and then kita buat sampai maximum alteration. Macam tu lah. Okay, ni adalah binary GA. So binary GA kita start dengan kita define the chromosome lah. This is chromosome. Ni P1, P2, P3 sama P n var, maknanya number of variable. Katalah kita ada 3 generator kan. So kita PG1, PG2, PG3. So kita ada 3. So macam mana kita nak encodekan dia? So paling mudah kita tengok cara contohnya ni lah. So you ada value, ni X, Y, ni ialah contoh longitude dan latitude. So variable dia ada 2. Yang ini guna 2, 4, 6, 7 bit. Masing-masing guna 7 bit. Okay, 7 bit. So yang ni define. Depend pada awak punya problem lah. Okay, so yang ini depend pada kita punya problem dan dia refer balik pada kita punya generation punya minimum dan juga maximum value. Maknanya kalau kita pakai 7 bit 0000 00 2 3 2 4 6 7, ni ialah minimum value. So maximum value dia ialah 1 1 1 1 1 1 1 1. So ada 7 bit. Okay, so kita buat dia secara random. So bila initialization dia pakai random lah. Kemudian untuk evaluation kita decode value tu. Okay. Kemudian untuk buat selection ada beberapa cara. Kita boleh pakai, antara yang glamour kita pakai roulette wheel lah. Ini macam dalam kat casino kan. So ada cara program ni lah. Atau you boleh pakai, ada beberapa lagi ya. Yang ni roulette wheel teknik. Dan ada cara tournament. Ada cara ranking, ada cara random. Depend pada awak nak ambil secara random boleh, roulette wheel boleh, tapi biasa kalau GA glamour pakai roulette wheel lah. Boleh. Ni selection lah. Lepas tu kita go for crossover. Kalau binary, katalah kita ada yang ni contoh ada 5 bit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni mum. Ni dad. Mum and dad. Kemudian katalah kita nak crossoverkan dia. Pada titik ni single point crossover. Pada titik ni dia akan crossover. So yang ini dia akan ambil, 2 ni dia akan ambil daripada dad. 2 yang ini akan pergi kepada mum. So dia akan dapat 2 offspring lah. Ni offspring yang pertama ataupun child 1. Ni child 2. Okay, dia mewarisi properties daripada mum and dad. So kat sini kita tengok child 1 ni mewarisi 3 karakteristik daripada mak, 2 karakteristik daripada ayah. Child nombor 2 mewarisi 3 karakteristik daripada ayah, 2 karakteristik daripada mak. Ini kita panggil single point crossover. Kalau kita panggil 2 point crossover, maknanya dia ada 2 titik lah. So yang ini 2, dia akan ambil 2 ni masuk ke anak yang sini, 2 ni masuk yang sini. So nama dia crossover. Macam kereta jugalah, kereta crossover dia kan. Macam HRV dan sebagainya lah. So yang ini dia mewarisi 2 properties daripada ayah, katalah ni mak, ni dad. Tapi dia antara nombor 1 dengan nombor 2. Ni kata ada 5 bit. So bit nombor 2, bit nombor 3 je. So child nombor 2, dia mewarisi bit 2 dan 3 daripada mak. Okay, yang lain tu ayah punya.
Okay, so ni crossover. Okay, ni crossover lah. So dapat contoh, to parent mat to produce two offsprings. And then bila dah dapat offspring ni dia akan masuk dalam population. So instead contoh tadi kita ada 20 kan. Bila berlaku mating dia akan jadi 40 double. So you dapat you punya population double. Jadi 40. So macam mana kita nak tentukan proses seterusnya? Kita sorting. Kita sorting maknanya yang ni akan naik atas, yang the best akan duduk atas. Yang the worst duduk bawah. So maknanya bila you buat lagi sekali, dan untuk proses seterusnya separuh yang atas ni je kita pilih untuk next iteration. Okay. So proses ini akan berulang. Ini ball crossover. Dalam satu-satu masa kita cuba buat ni contoh contoh. Ni pilihan kromosom lah. Ni kromosom nombor 3, kromosom nombor 2, mak dengan ayah. Kemudian dia dapat ni offspring. Ni pilihan nombor mak ayah 3. So siapa yang mempunyai kita panggil fitness function yang tinggi, dia akan duduk atas. So kebarangkalian dia untuk dipilih untuk beberapa kali tu tinggi. Okay. So pada satu masa ketika nanti, maknanya bila semuanya sama, dia akan dapat 20-20 tu value dia sama pada sampai iteration yang maksimum. That's why kalau you plot you punya fitness function ataupun objective function versus iteration, you akan dapat curve macam ni lah. Ini converge. Okay. Ini kalau kita nak dapat, kita nak minimumkan cost. Kalau kita nak maksimumkan cost, dia akan terbalik lah. Sama je. Okay. And then dalam satu-satu masa, ini kita panggil dia sebagai exploitation. Exploitation. Tapi bila selalu sangat buat crossover, information tu akan hilang. So tidak ada improvement. Katalah beberapa iteration tidak ada improvement. So apa yang perlu you buat, you kena bagi satu gangguan supaya dipanggil perturbation lah. Perturbation supaya kita boleh kacau dalam kita punya iteration tu supaya dia dapat keluar daripada local optimum. Okay, ataupun dia nak elak daripada terperangkap daripada local optimum, kita panggil mutation. Ini kita panggil sebagai dalam bahasa computer science ataupun dalam bahasa optimization kita panggil exploration. Dan tapi dia tidak boleh terlalu banyak lah. Biasanya percentage-nya kalau crossover ni biasa dalam 90%, maknanya setiap kali 90% kita akan buat crossover. Exploration ni, mutation ni biasa kita buat maksimum pun biasa dah 5 ke 10% je. Okay, ni contoh. Population after matings and population after mutations. So ni dapat new cost lah. New cost ni kalau kita punya problem cari cost generation kan. Yang ni negatif sebab dia nak cari location tadi. Contoh. Ni kalau guna binary. Kalau guna continuous, kita just bagi continuous value lah. Cuma representation tu dalam continuous number. Biasanya continuous number tu antara 0 ke 1 lah. Okay. Konsep sama, cuma yang ni pakai continuous number. Kita akan tengok contoh lah. Okay, kita tengok contoh soalan test lah. Soalan test semester lepas supaya you boleh nampak. Ni nampak dia di awang-awangan kan. Contoh kita tengok ni tahun 2018-19, tengok soalan test. Ni gini, kalau soalan test masuk binary, final masuk continuous. Kalau soalan test masuk continuous, final masuk binary, itulah. Oh ni continuous. Okay, ni continuous, kita tengok contoh binary ya. Binary kat final. Okay, ni contoh binary. Boleh? Kita tengok contoh ni ya. Supaya lebih menjurus kepada problem kita lah, supaya boleh nampak.
Dia boleh faham. Sebab problem dia mudah, solution dia je yang agak sebab kalau mungkin jumpa kot. Nanti gate lah. Lama ni. Ini discussion tahun lepas ni. Tahun lepas. Tu buat. Okay, ni contoh kita directly involve dengan GA dan juga nak solve economic dispatch. Okay, so yang ni kita pakai binary, soalan ni binary. GA is used to solve economic dispatch for 3 thermal generator, so kita ada 3 generator. Ni adalah C1 ataupun F1, F2, F3. P1, P2, P3 ni ialah coefficients dia. Suppose two chromosomes have been selected for mating, 1 point crossover is adopted. Okay, as shown in figure 2. Maknanya sekarang ni, cara nak solve dia ialah, kalau dipasang kat sini, kita ada 2 variable saja, iaitu P2 dengan P3. Sebab apa? Sebab bila you kira dalam power system, sebab saya nak elakkan supaya berlaku you punya equality constraint tu tak ada masalah lah. So kat sini kita pakai, sebab kita tahu kita punya power P1, P2, P3, P1 tambah P2 tambah P3, dia must be equals to demand tambah dengan loss, betul tak? So sekarang ni saya nak bagi simple, ni ialah equality constraint dia. Okay. Cuma kat sini bila loss ni dia memerlukan hanya P2 dengan P3 saja, sebab saya nak elakkan supaya ada error lah. Sebab kalau saya buat P2 pun P1 pun ada juga, dia akan jadi error sebab you tak dapat fulfill dia punya equation. Okay, tak apa, kita tengok contoh ni. So kita ada 3 equation, 3 power generation, F1, F2, F3. Okay. Semuanya dalam megawatts dan semuanya ada diberi dalam P1 must be operated within 10 to 150, P2 must be operated between 15 to 150, P3 must be operated between 10 to 80. Okay, and then the real power loss generation punya equation yang ni 0.0001 P2 square, 0.0001 P3 square. Yang mana load demand ni P demand ataupun PD ialah 250. P1 kita treat sebagai slack generator lah. So bila dia slack maknanya value dia depend on P1, P2 and P3. Okay. So maknanya kita buat kat sini P2 dengan P3 bukan variable untuk kita solve. So kita ada 2 variable kita P2 dan P3. Yang mana 2 variable ni berlaku GA proses 1 point crossover pada titik yang ini dan yang ini. So ini 2 akan berlaku dia crossover kan. So maknanya dia akan dapat new child. So soalan kat sini, what is the total cost F1, F2, F3 for the evaluation of the selected chromosome. So maknanya soalan pertama, you can evaluate chromosome 1. Okay. And then you can evaluate chromosome 2.
Kemudian soalan B ialah kita evaluate anak dia. Faham tak? So sekarang kita ada 3, ada 4 lah. So value yang pertama, so nak buat macam mana? Pertama sekali kita kena cari kita punya evaluation function ni, kita kena evaluate lah. So dia ialah 1100, value P2 kan. P2 ialah 1100, yang mana dia punya P2 minimum value dia ialah 10. Maximum value dia adalah 150. Okay, so maknanya kat sini dia ialah minimum value dia adalah 0000 sebab dia pakai 4 bit. Yang ini ialah 1111. Betul tak? So macam mana nak buat? Apa ni juga? Jawapan dalam ni, tak apa. Cuba buat calculation lah. Ya, tengok balik. Ni soalan final tahun 2018-19 dulu. Okay, so kita ada P2. P2 kita 1100, yang mana value minimum dia ialah 0000, 10. Value maksimum dia ialah 150. Kan? So apa perlu kita buat? Kita kena decode 1100 ni. Betul tak? Cara dia ialah kita decode. Yang ini kalau you decode ni 0000, 10, dia punya minimum lah. Sama ni lain. Oh silap. Ni betul kan dia Ni minimum dia 15. Nak bagi sama jawapan dengan saya. Ni minimum dia 15. Okay, betulkan balik ni 15 hingga 150. So cara nak jawab dia ialah kita cari kita punya X. X kita darabkan dengan maksimum dia 150, tolak minimum dia 15, bahagi dengan bits dia. Ni berapa bit ni? Kalau 1111 ni berapa? Dia adalah 15 kan value dia. Sebab ni ialah 200, 201, 202, 203. So 8. Betul tak? 200 tambah 201 tambah 203 tambah 202 tambah 203. 203 ialah 8, 4, 2, 1 kan? So dia dapat 15. 8, 4, 12, 15. So 15. So ini kena bagi dengan 15 bit. 15 bits. Tambah dengan minimum value dia. Minimum value dia 15 megawatts. Ni 150 megawatts tolak 15 megawatts bagi 15 bits tambah 15. Yang ni ialah you punya X. X awak sekarang 1100, dia ialah tukar dalam bentuk desimal. Dia ialah berapa? 203, 8 campur 4. Ni adalah 12. So yang ini untuk P2 you dapat 12 darab 9 tambah 15. Boleh tak? Cuba kira.
Sebab 150 tolak 15 bahagi dengan 15 bit, dia adalah 9. Kan? So 9 darab 12 tambah 15. So dia dapat 123. Okay, so yang ini ialah 123 megawatt untuk P2. Sebab ialah 1100 ni dia ialah 12 dalam desimal. So dia sebenarnya ialah 123. Okay, so untuk P3 dia ialah 0111, maknanya dia ialah berapa? 202, 4, 5, 6, 7. 7 kan? So P2 ini P3 sama dengan 7 darab maksimum dia adalah 80. Oh silap. Bukan yang ni, kita tengok P2. Kita ni 10. P2 kita 150, 15. Okay, kita ambil satu. So that's why dapat tak 7 sebab 111. 80 tolak minimum dia 10. Bahagikan dengan 15 bit juga. 15 value dia. Tambah 10. So yang ini you dapat 42.6667 megawatt. Okay, so kita dapat P2, kita dapat P3. Okay. Seterusnya apa yang perlu kita cari? Kita nak cari P1. Sebelum dapat P1, kita kena cari kita punya P-loss. Sebab P2 ni kita kena masuk dalam ni. P3 kena masuk dalam ni. Okay. So P-loss equals to 0.0001 P2 123 kuasa 2 tambah 0.0001 P3 42.6667 square ya, jangan lupa. So you akan dapat 1.6949 megawatt. Okay, daripada sini you boleh dapat you punya P1. Yang mana P1 kita ialah P1 sama dengan P demand 250 tambah loss 1.6949 tolak P2 123 tolak P3 42.6667. So dia dapat P1 86.0283. So bila dapat P1, kita dapat P2, kita dapat P3. So check semuanya adakah dia berada dalam range. Semua range kan, dalam range. Next, you masukkan value P1, P2, P3 ni dalam cost. Ni P1, P2, P3. Kemudian you tambah semua sekali, you dapat cost. So dah menjawab untuk soalan ini ya. So cost dia berapa? So cost dia kalau you kira you dapat 2361.21 ringgit per hour. Okay. Boleh? Senyapnya ni. Boleh kelas? Ada. Prof ada buat skema tak yang? Skema saya conteng ni. Yang ni? Ni tangan, conteng. Oh. Skema yang lain tu pakai Excel. Ni cara kerja dia. So you kena concentrate dalam kelas sebab saya tak ulang ni, saya tak bagi. Okay, so ini untuk kira dia punya parent lah. Kemudian kata soalan ni cari untuk
new offspring. So sekarang nak cari new offspring. Okay, so offspring sekarang dia dapat apa? Ni parent nombor 1, mak dia. Ni parent nombor 2, ayah dia. So bila dia cross over, dia dapat anak child 1 lah. Child nombor 1 ialah ni maintain kan? 1100 ni maintain. Tapi kosong ni maintain kat sini. 0101. Ni anak nombor 1. Yang mana 4 bit yang pertama ni ialah P2. 4 bit yang kedua ni ialah P3. Okay. So child nombor 2 ni baru kromosom 1 tadi kita kira tak? Kromosom kedua tak buat lagi. Tak apalah. Kita terus buat child dia. Child yang kedua value dia ialah 1 ni dia dah cross over jadi 1110 1010. Okay. So kita kira child yang kedua ni. Child yang pertama lah. Okay, child yang pertama 1100 0101. So sama macam tadi. So P2 kita 1100 ni sama tadi 12 kan? Betul tak? 12 kali 9 tambah 15 depan sama lah. 1, 2, 3 megawatt. Yang berubah hanya pada P3 kan. So P3 dia ialah 0101. 0101 ialah berapa? 5 lah. Ni 2 kuasa 2, 4 yang 1, 5. So 5 darab 70 bagi 15 lah. 70 bagi 15 tambah 10. So you dapat 33.3333. Okay. So you evaluate yang ni, you akan dapat P loss dulu. Cari P loss. Yang mana P loss ialah 0.0001 darabkan dengan 123 kuasa 2 tambah 0.0001 33.3333 kuasa 2. So dia dapat berapa? 1.6240 megawatt. So dah dapat yang ni, boleh cari P1 lah. P1 sama dengan 250 tambah 1.6240 tolak P1 123 tolak 33.3333. So you dapat P1 95.2907. Okay, so dah dapat ni. So value ni masuk balik dalam equation tadi ya. Masuk P1. Masuk kat sini, kira cost. Okay, so ini baru child nombor 1. Child nombor 2 buat benda sama, ulang balik. Sebab dia value baru kan. So ada yang tak perlu kira sebab dia dapat value yang sama. Okay, so itu untuk solve yang ni ya. Boleh. So kalau next soalan yang nombor 3 ni lah. Okay. Soalan nombor 3 ada berlaku. So kat sini sebenarnya dia kena kira banyak kali ya. Soalan nombor 3 ada berlaku mutation dekat. Mutation is imposed at bit number 3 in variable P2. One of the offspring discard the results. Okay. Contoh kita ambil, kita punya mutation berlaku dekat bit nombor 3. Sebenarnya you kena buat juga dua-dua.
supaya dia tengok ada improvement tak. Dekat anak kan, if the mutation is imposed, bit number 3. So katalah kita ambil dekat, untuk discussion ni sebenarnya kena buat dua-dua, tapi kita buat satu je lah. Contoh lah, dekat anak ni 101 child nombor 1, kita ambil ni, contain 11001 kan. Dia berlaku bit nombor 3. 1, 2, 3. Mutation kat sini lah. So maknanya daripada 1100 ni, dia akan jadi 10000101. So dia kena kira lah. Okay. So dia kira, dia akan dapat, dia boleh cuba lah. Ni kena buat macam tadi. Dia decodekan balik minimum maksimum. So kira cost. Okay, so tengok ada improvement tak. Kadang-kadang dia akan jadi lagi worse. Itu gunanya mutation supaya dia boleh exploration lah, konsep dia. Ini contoh dalam test lah. Boleh? So dalam continuous pun sama, cuma variable dia dalam continuous lah. Kita boleh tengok notanya. Cuma bila dalam continuous ni, cara kita nak crossover kan dia tu. Sebab dalam binary, kita tahu kan bit by bit, sebab dia dalam binary. So kalau single point macam ni lah, single point dia akan cross macam tu. Tapi dalam crossover continuous ni, macam mana kita nak buat? So biasanya dia akan panggil, kita boleh buat beberapa cara lah. Yang ini kita panggil blending method. Saya pakai untuk PhD saya pakai blending methods. Yang mana untuk generate new offspring saya pakai yang ni, beta. Ni ialah you punya mom, and then ni punya dad. Yang mana beta ni random number antara 0 ke 1 tambah 1 tolak. Katalah sekarang ni beta ni dapat 0.3. Maknanya 0.3 darab mak punya variables tambah 1 tolak 0.3 maknanya 0.7. 0.7 darab dad punya variables. Okay, so dia akan jadi crossover in terms of macam tu lah, sebab dia adalah continuous number kan. So contoh, nak cari p-new, katalah kita nak cari p-new untuk macam soalan tadi kan. Kita punya variable, katalah kita punya variable kita buat random number, p2 kita ialah 50, p3 20 contoh. So nak cari dia punya new, kita ambil konsep yang sama, 0.3, maknanya 0.3 darab 50. So dia dapat 0.3 darab dengan 50 dapat 15 tambah 0.7 darab dengan 20 dapat 14. So instead of 50, anak dah akan dapat berapa? 29. Contoh lah cara guna variable. Kita akan tengok contoh nanti untuk continuous pula macam mana. Okay. So blending method ni dia works well on several interesting problems. Ini buku lah, Michael Rich ni buku. Saya refer sebab saya masa buat PhD dulu, bila saya kata GA tak pernah orang buat lagi untuk problem saya tu, saya pun ambil semua buku yang ada kat library kenal dengan GA. So antara buku yang saya refer, Michael Rich ni, buku ni warna kuning. 94, buku lama lah. Okay, and then antara buku yang saya rasa buku tu okay, dan dia sebab dulu masa saya buat PhD, MATLAB GA ni tidak dibuat dalam bentuk binary dan susah nak dapat coding.
So maknanya saya kena buat from scratch. So saya refer pada satu buku tu memang ada contoh guna MATLAB dan it's work well lah. Certain buku bila dia kata dalam MATLAB, bila you copy balik buku tu, you masuk dalam MATLAB dia akan jadi error. Okay. So buku antara yang okey tu nama dia Practical GA. Practical Genetic Algorithm, you boleh cari dekat ni saya ada punya ni. Lelaki bini buat Haupt. So Andy Haupt dengan ni Randy L Haupt dengan Sue Allen. Okay. Buku yang ni ya. Sebenarnya ada e-book dia. Boleh cari lah, you boleh cari sebenarnya. So buku dia bagus, you boleh refer. In fact nota ni pun saya ambil kat buku dia sebenarnya. Okay. Dia fokus guna extrapolation. Saya tak guna blend, saya guna extrapolation. So boleh pakai extrapolation lah. Ni contoh cara guna extrapolation methods. Sebab kalau you tengok dekat saya punya research PhD saya dulu publication saya tahun 2012 lama-lama punya. Ni ya contoh in nature power transfer bit container genetic algorithm. Tak ada lah. Mana tadi? Cari dekat explore. Hilang T tu. Apa? Ni ya, contoh ni jadi paper. Saya pakai LSSBM dengan C continuous genetic algorithm. Saya pakai tak tunjuk lah. Tak tunjuk detail. Ni single point arithmetic crossover method adapted from 13. 13 ni ialah paper saya juga ni. Kawaset. Okay, boleh download. Ni saya nak solve DG. Kita akan tengok nanti lah. Kita punya next problem ialah DG. Ni saya pakai DG yang ni. So ada parent 2 nak cari new string guna combination of extrapolation ya. Okay, lebih kurang sama dengan nota kan. Yang ni dia pakai separuh, yang ni pakai lower higher, dan saya pakai random number saja. Data random number. So akan dapat new offspring teknik ni. Okay. Contoh yang dah apply. So ni extrapolation method. Contoh kita ada P
PMN ni maksudnya you punya variable berapa? 4, PDN 8. So nak cari new 0.5 darab 4 tambah 0.5 darab ni dia dapat 2 tambah 4 dapat 6. So dia dapat ni cara continuous. Atau yang ni guna Haupt. Ni saya guna yang ni extrapolation plus crossover. Crossover alpha random number, random darab n bar. Dan cari ni ambil parents. Parent ni saya guna roulette wheel. And then guna P new ni, anak dia ni guna equation yang ni. Okay. So mutationnya dia simple. Mutation ni crossover lah. Crossover sebab dia value dia, variable dia apa ni, dia value kita punya representation dalam continuous number. So kita kena main-main lah. Kalau yang tadi pakai binary kan, so simple. Kalau crossover tu kita nampak. Kalau yang continuous number ni dia tak nampak. Okay. Contoh dia dekat test lah. Soalan test. Soalan test. Ni soalan test. Okay, soalan yang lebih kurang sama. Ada 3 generator tapi representation kita dalam bentuk bukannya binary, dalam bentuk floating numbers. Soalan sama kan? Bentuk sama. So yang ni dia agak mudah sikit lah. Sebab dia tak pakai binary. So kita tahu kita punya value 0.75 ni maknanya dia ialah 0.75 lah. Representation dia sebab daripada 0 ke 1. Okay. So kita punya value kita P2 dan P3 kita antara 0, 1. Maknanya value dia adalah random, continuous number lah. Nombor perpuluhan. So katalah sekarang ni you punya ni ialah 0.75. You kena decode, nak decode ialah 0.75 darabkan dengan kita punya value maksimum tolak minimum. Maksimum kita ialah 150. Tolak minimum kita 15. Tambah minimum 15. Betul tak? Cuba kira. Kena bagi tak? Tak payah bagi, payah bagi bit sebab bit dia tak pakai bit. Sebagai random number kan. So 150 tolak 15. Ni contoh ni tadi ya. Darab 0.75 tambah 15. Ya, maksimum tolak minimum bagi. Bukan. Maksimum tolak minimum. Macam mana dapatnya? Ya betul tu. 0.37 darab 50 tolak 15. Betul lah. So yang ni dapat berapa? 150 tolak 15 dapat 135 darab dengan 0.75 tambah dengan 15. So yang ni dapat 116. 116.25 megawatts. Okay.
Untuk P3, ni P3 kita 0.55. Okay, 0.55. Teruk pula. Darabkan dengan kita punya range kita ialah 150 dengan 10. 150 tolak 10 tambah 10. Satu 50 tolak 10 darab dengan 0.55 tambah 10. So P3 kita 87. And then next, cari loss, masukkan dalam ni. Lepas cari loss, kita dapat P1. Itu masuk dalam cost. Cari cost dia. Sama je konsep dia. Tu baru mark. And then that pula sama juga. Kemudian yang ni kena kira lah. Ni crossover. Crossover je pakai lah. So sekarang ni P new 1 ni crossover untuk anak lah. PMA, alpha tolak beta, PMA tolak P delta. So alpha 2, beta 0.25. Boleh cari Boleh dia ni. So alpha ni 2, beta 0.25. So ni ialah P new 1, PD3. So yang berubah kat sini je lah. P new 2, PM3. So dia ubah gitu je. So cari dia punya cost. Ni P new 1. Ni ya. So 0.75. Value yang sah ni kan. Ni MAM. So 0.75 tolak gamma. Beta, 0.7 tolak beta. And then 0.75 ni variable mark tolak dengan ayah. Ayah 0.33. Ayah ni. So bila dia dapat 0.645. 0.645 ni untuk P new 1. Untuk P new 2 dia tambah kan. Tadi tolak ni tambah. So sama lah. 0.75 tambah. Ni dapat 0.855. So ni offspring yang pertama 0.645. Kemudian you kena decode lah macam tadi. Yang ni 0.855. Ni decode sekali lagi. So dia dapat cost berapa. Macam tu lah. Okay. Boleh faham tak? Problem dia sebab dia ada decode. Code and decode tu. Okay, ni kalau soalan exam lah. Soalan exam ni korang ni ya. Yang lain ni saya rasa saya tak pernah terangkan dulu. Elitism ni saya tak nak apply. Cuma sebab dia nak bagi jawapan tu elite. Maknanya yang apa ni? The best results tu dia still tendency untuk dipilih tu tinggi lah. So maknanya biasanya kita akan pakai konsep apa ni, sorting kan. Bila kita sorting tu yang atas tu bila you sort results, biasa yang atas ni akan jadi result lagi yang terbaik lah. So biasanya dia akan jadi elitism lah, konsep elitism. So yang the best, always keep the best chromosome lah. Okay, ni elitism. Contoh kan. Ada soalan? So kalau tak ada soalan kita stop kat sini. Next class kita cuba program MATLAB lah. Sebelum saya bagi you assignment lah. Boleh? Kayaknya lagi 2 minggu kan? Yep. Boleh buat lab. Kita akan buat MATLAB. Okay. Boleh? Simple je sebenarnya. Saya boleh tunjuk sneak peek lah. Sneak peek dia simple sebab dah ada. You boleh guna dalam ni ataupun you boleh guna GA tadi ya. Saya rasa saya ada dah file dia.
Kena buka sekejap. Saya tak ingat. Nak lihat. MDE. Mana? Di sini. Nak lihat program. Ni. GA. Ni ALDGA ni. Ni function GA lah. Dah ada dah. Dia dapat kat internet pun tak apa. Sebab you akan susun data. Ni data ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 6 row ni represent data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 generator. Yang pertama ini dia punya alpha, beta, gamma, minimum, maksimum. Untuk G1. G2, G3, G4, G5, G6. Ni loss coefficient. Ni demand 700. Ni kalau you run ni dia akan pakai GA punya problem. So kalau you run change. Okay. Dia akan plot. So problem dia ada negative value ni, sepatutnya tak negatif. Check dulu ya. So dia dapat P1 yang ni, P2 yang ni, P3 yang ni, 4 ni, 5 ni, 6 ni. Loss berapa, cost berapa. Ni guna GA, ni guna toolbox ataupun guna GA yang dah ada dalam ni ya. Ataupun kita boleh start program from scratch. Guna mana-mana program pun tak apa. So program ni sebenarnya korang dah buat. Ni nak kira cost lah. LDGA X ni you punya variable, F ni punya function, P1 ni you punya power output, PL ni punya loss. Okay, ini dia punya P square nak kira dia yang ni lah. F P darab P square tambah P darab dengan data ni tambah. So ni dia punya loss, dia punya sum. Lam ni dia punya constraint yang di violate lah. Kan? Kalau ni dia bagi penalty function. 1000 ni sebab penalty function dia 1000 lah. That's why dia dapat plot tadi gambar ni. So kalau you run sekali lagi pun dia akan dapat jawapan lain lah. Oh bukan sini, dia kena run kat main program. Kita tengok detail lah ni contoh. Ni kalau 6, kalau 40 macam mana. Ni kalau guna GA punya ni sebab dia ada cara tulis dia macam ni. Population size 50, generation 500, time limit 200. Ni cara program lah. Okay. Ni untuk GA. Kalau lagi nak belajar from scratch boleh. Tengok lah 2 minggu ni macam mana you nak belajar from scratch ataupun you nak apply saja. Okay. Boleh? Dah tak 2 jam ni sebab belum puasa ni. Boleh lah. So saya dah discuss, kita dah discuss apa ni, what is economic dispatch, problem dia, and then kita dah tengok cara nak solve guna GA. Dan saya tunjuk contoh soalan final dan test. Apa kita akan repeat lagi contoh soalan ni, discuss lagi bila nak dekat test nantilah. Okay, ada soalan? Tak ada Prof, tak ada. Tak ada Prof. Kalau tak ada, buat sini, selamat berpuasa, selamat buka 2 jam 3 jam lagi. See you next 2 weeks lah. Kita akan buat programming. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Video ni saya akan tunggu dia ni.